Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Kenyataan daripada Mufti Perlis, jangan mainkan akidah kerana itu adalah kawaris katanya. Dan kenyataan daripada Yadim juga turut menggesa untuk berhati-hati pada pemikiran pelampau. Ini adalah satu kenyataan yang menarik ya untuk kita ikuti sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya? Yang pertama adalah Yadim menyanggah Haji itu Hadi ya. Rakyat perlu berhati-hati dengan pemikiran pelampau katanya. Itu antara kenyataan ya yang diberikan oleh Yayasan Dakwah Islamia Malaysia atau Yadim, yang mana menyeru seluruh rakyat agar berhati-hati menerima dakya yang membawa kepada pemikiran pelampau dan juga ekstrim. Yang dipertuanya Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, perkara tersebut turut membabitkan perbuatan menyeru ke arah perpecahan dan menghukum saudara seakidah yang berbeza pandangan dari segi sudut politik. Itu antara kenyataan yang begitu baik ya. Dan katanya lagi adalah keterlaluan bagi seorang ahli politik veteran seperti Hadi Awang yang terus mencurahkan minyak ke atas api dengan memberikan label dan perbandingan melampau kepada lawan-lawan politik. Katanya lawan politik yang disasarkan adalah pemimpin yang sedang mentadbir negara dan sentiasa berusaha memakmurkan negara. Menyamakan kepimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan golongan munafik dan Zionis Israel juga satu pembohongan dan juga pemesongan fakta yang nyata, katanya dalam satu kenyataan. Hasanuddin berkata menyamakan sikap golongan munafik dengan kepimpinan Perdana Menteri yang kononnya menyekat dan tidak menyalurkan peruntukan kepada negeri-negeri di bawah pimpinan parti adalah satu pemesongan fakta yang nyata. Ini kerana katanya peruntukan kepada kerajaan negeri-negeri pembangkang disediakan dalam bentuk dan juga saluran. Kata yang meminta Presiden PAS itu merujuk peruntukan yang telah disalurkan kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dalam belanjawan 2024. Justru beliau menyokong penuh kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Muhammad Naim Mokhtar yang mengingatkan umat Islam supaya tidak terjebak dalam usaha pembudayaan perbuatan melabel oleh setengah individu dan juga pemimpin politik tertentu. Perbuatan itu berbahaya serta menyalahi hukum syara, ujarnya. Tegas beliau, Yadim menyeru kepada ahli politik khasnya dari kalangan umat Islam agar menjauhi dan meninggalkan gaya politik kebencian. Mereka sepatutnya terus berada di atas jalan agama. Itu satu nasihat. Seperti sabda Rasulullah katanya, bermaksud agama adalah nasihat, katanya lagi. Selain itu jelasnya semua pihak dinasihat agar tidak mengelirukan rakyat dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan juga Sunnah dengan memetik tanpa merujuk kepada sebab penurunan ayat Al-Quran, katanya, dan konteks yang benar dan tepat. Dan katanya lagi, Islam menyeru kepada keharmonian dan keamanan sejagat. Islam bukanlah agama milik individu atau kelompok tertentu, tetapi agama daripada Allah, katanya, sebagai panduan penyelesaian kepada seluruh umat manusia. Itu antara kenyataan ya yang dipertua Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus ya, yang dipertua Yayasan Dakwah Islamia Malaysia, yaitu Yadim. Adakah anda setuju sahabat semua dengan kenyataan ini? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Dan satu lagi yang menarik juga untuk saya kongsikan dengan kita hari ini adalah kenyataan terkini ya daripada Mufti Perlis. Mufti Perlis katanya jangan mainkan isu akidah dalam politik sebab itu adalah kerja kawarij. Itu antara kenyataan ya daripada Mufti Perlis. Jadi apakah sebenarnya intipati yang disampaikan oleh beliau? Jadi kalau kita lihat Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam satu klip kuliahnya yang tersebar di media sosial melarang isu akidah dimainkan dalam politik. Menurutnya gejala itu amat berbahaya seperti yang telah berlaku dalam sejarah kemunculan kawaris yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam bagi pihak yang tidak menyokong mereka. Jelasnya lagi alasan puak kawaris kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Akibatnya Dr. Asri yang juga dikenali sebagai Dr. Maza itu berkata, sepanjang sejarah puak kawaris telah berperang sesama Muslim. Jadi jangan mainkan isu akidah dalam politik. Ini bahaya. Kawaris dia main politik antara Ali dan Muawiyah, katanya. Dan Kawaris tidak puas hati dengan Ali dan Muawiyah. Apa slogan Kawaris?
tidak ada hukum melainkan Allah. Sesiapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia orang kafir, katanya. Jadi tambah lagi mereka telah kafirkan Ali, Uthman, Muawiyah kerana bagi mereka tidak menjalankan hukum Allah menurut tafsiran mereka. Jadi kata Mufti Perlis ini lagi, mereka ambil ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kufar, turunkan kepada orang mukimin, katanya. Dr. Mazhar kemudiannya mengimbas kembali perjuangan Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan para sahabat Nabi, katanya, dalam memerangi kelompok Khawarij yang sesat ini. Dan Ali suruh Ibnu Abbas berhujah dengan Khawarij, pasal Khawarij ini yang ada lekuk di pipi kerana kuat solat malam tapi siang kafirkan anak-anak orang Islam. Memerangi orang Islam di atas dasar sesiapa yang tidak terhukum Allah, mereka orang kafir, katanya. Jadi tambah lagi kata Ali dalam riwayat yang masyhur, jika kamu nak berkeras juga aku kafir dan sesat, aku minta tolonglah jangan pergi kafirkan seluruh umat Muhammad dengan dosa dan kesalahan. Kamu tahu bahwa Nabi memotong tangan pencuri tapi dia beri harta pusaka, Nabi menghukum orang berzina tapi dia menyembayangkan jenazahnya. Bagi orang Khawarij, siapa buat dosa besar maka dia lawan Tuhan, maka dia kafir, kata ilmuwan itu lagi. Peringatan Dr. Mazhar itu tersebar ketika banyak pihak gusar dengan kenyataan melampau batas PAS yang menyamakan pendekatan pemerintahan kerajaan perpaduan madani seperti pendekatan golongan munafik. Kemarin, ya, ini ada kenyataan Hadi Awang menerusi mindah Presiden PAS tergamak mengaitkan Pakatan Harapan dengan sifat munafik dan juga rejim Israel. Dakwah Hadi sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa saja amalan purba zaman jahiliyah yang diturut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Itu antara kenyataan daripada Hadi Awang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ya apa yang dikatakan oleh Mufti Perlis ini, agar sesiapa yang cuba memainkan akidah itu, katanya janganlah, sebab itu adalah kerja Khawarij. Walaupun hari ini kita mendengar penafian daripada pemimpin-pemimpin PAS mengatakan mereka bukan Khawarij, tetapi dengan kenyataan pada pandangan saya, ya, ianya seperti yang dijelaskan oleh Mufti Perlis ini, sahabat-sahabat semua. Memang amat mengejutkan, tapi inilah realitinya. Bagaimana pemimpin, bagaimana mereka begitu terdesak, ya, sanggup mengeluarkan kenyataan-kenyataan sebegini rupa. Dan saya percaya ini adalah satu kenyataan yang amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Dan seorang lagi berkata, PAS dituntut perjelas siapa sebenarnya munafik. Itu antara kenyataan Ansar, ya, siapakah Ansar ini. Jadi menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dr. Abu Hafiz Salihuddin membidas Hadi Awang susulan artikel Presiden PAS itu bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Menerusi satu video yang dimuat naik di TikTok, bekas ketua muda Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu bertanyakan kepada Hadi, siapa puak munafik dan Ansar yang dimaksudkan. Jadi saya nak tanya, kalau menggunakan ayat 7 surah Al-Munafikan, katanya, siapa yang munafik, siapa pula Ansarnya. Jadi siapa yang menjadi mangsanya? Anda nak kata diri Anda adalah Ansar, Parti PAS adalah Ansar, kononnya telah ditekan oleh munafik. Jadi siapa munafiknya? Kerajaan perpaduankah? Soalnya. Mungkin orang kata, mungkin orang kata, oh yang ini awak yang kata, bukan dia yang kata. Sebab itu saya tanya, persoalan bertanya, katanya. Tulisan, ya ini bukan kali pertama, sudah banyak kali bidas beliau kepada ahli parlimen Marang itu lagi. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Jadi kita lihat ya melalui pandangan saudara ini dalam tulisannya mengatakan pada 6 Disember lalu Hadi dilihat memanipulasi ayat Al-Quran sehingga tergamak mengaitkan Pakatan Harapan dengan sifat munafik dan juga rejim Israel. Jadi sahabat-sahabat semua, Anda tahu bagaimana dengan pandangan Anda? Ya, adakah apa yang dilakukan oleh kenyataan ya dalam tulisan daripada Presiden Lebay PAS ini adalah sesuatu yang kita boleh anggap sebagai ajaran sesat seperti mana yang dinyatakan oleh Abah Kau Muhyiddin Yassin. Katanya PAS ini adalah sebuah parti ajaran sesat. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan,
tapakun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.